InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bihalalin harami wal mansibaq. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Alhamdulillah, jumpa untuk pengisian maghrib untuk ditujukan online ini kepada Masjid Kampung Paya. InsyaAllah Masjid Kampung Paya, Port Dickson. Sepatutnya kami di maghrib di sana online. Hari ini kita ubah online untuk Masjid Kampung Paya, Port Dickson. InsyaAllah mohon share. Sama kita share, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat di Kampung Paya share. InsyaAllah untuk Masjid Kampung Paya, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share di Masjid Kampung Paya, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share di Masjid Kampung Paya, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung kitab Nota My Quran Time, insyaAllah, ya. Terjemahan daripada Quran Time, nota juzuk pertama, insyaAllah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 98, insyaAllah. Kita tengok sama-sama, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah ayat 98, ya. 98 menerangkan Allah Subhanahu wa taala musuh, ya. Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Al-Baqarah ayat 98. Ya. Ceritakan ini maksudnya barang siapa yang menjadi musuh Allah, yakni musuh sebagai malaikat-malaikat, rasul-rasul Allah, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Kupasan ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelum ini kita telah diberitahu bahawa golongan Yahudi bermusuh dengan Jibril. Dalam ayat ini juga pula Allah menjawab bahawa sesiapa yang bermusuh dengan malaikatnya, sebenarnya dia menjadikan Allah sebagai musuhnya. Siapa yang musuhi malaikat Allah Ta'ala, sebenarnya dia menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan kafir di sini bermakna sesiapa yang marahkan walaupun satu sahaja malaikat Allah, maka orang itu sudah menjadi kafir, dan sememangnya Allah Subhanahu wa taala bermusuh dengan orang kafir. Siapa yang menentang Allah Ta'ala walaupun satu malaikat dia tolak, itu bermakna dia kafir dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia menentang, jadi layak dia sebagai musuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini, sebelum ini mereka mengatakan mereka orang beriman, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberitahu di dalam ayat ini bahawa mereka bukan saja tidak beriman, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menjadikan mereka sebagai musuhnya. Alangkah beratnya kesalahan dan kesilapan yang telah mereka lakukan. Nampak? Dalam lafaz dia boleh kata dia beriman, tapi tolak tepi bab malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dia terus register untuk menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disambung ayat 99. Ayat 99 ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sadaqallahul azim. Dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, yakni Muhammad, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Ayat telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala pada Rasulullah SAW. Ayat 99 maksudnya tidak ada yang mengingkari selain pada orang-orang yang fasik. Bila Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ada yang mengingkari selain pada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik saja mengingkar pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini hendak memberi kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW apabila baginda terpaksa berhadapan dengan pelbagai tomahan yang diberikan oleh orang Yahudi menentangnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hendak menekankan bahawa sememangnya di Al-Quran telah diturunkan kepada baginda. Siapakah yang menurunkannya? Jawabnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapakah wahyu itu diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang insan yang mulia yang tidak ada apa-apa perkara buruk yang boleh dikatakan tentang baginda oleh musuh-musuhnya. Oleh sebab itulah mereka mencemuh Al-Quran dan cuba menjatuhkan nilainya, kerana mereka tidak ada ruang dan fakta untuk mencemuh baginda Rasulullah SAW, kerana baginda Rasulullah SAW yang mulia. Ayati bayyinat, ayat-ayat yang jelas kepadamu ya Muhammad. Jelas ya. Al-Quran adalah bayyinah, maksudnya terang yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-Nya
Melaluinya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan semua perkara yang diperlukan manusia agar mereka hidup lurus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah bagi Al-Quran. Allah memberi Al-Quran sebagai penerang, bayyinah, ayatim bayyinah, ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Al-Quran sebagai penerang kita yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni hidup terus lurus sesuai yang diinginkan daripada Allah Taala. Al-Quran juga menjelaskan perilaku ahlul kitab atau Bani Israel agar dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi orang yang ingkar pada Al-Quran itu adalah orang yang fasik. Orang yang ingkar daripada Quran memang dihukum fasik ataupun dipanggil fasik. Pasal apa? Ayat Quran dah menerangkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat 99, terus masuk kepada ayat 100. Kaum Yahudi yang mengingkari janji. Ayat 100. Keterangan ringkas pada ayat 100 ialah kaum Yahudi yang mengingkari janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa kullama ahada ahdan nabazahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan daripada mereka melanggarnya, sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Al-Baqarah ayat 100. Ya. Menceritakan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan dari mereka melanggarnya, sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Ini ceritakan perangai kaum Yahudi. Ayat ini memaparkan satu ancaman ataupun satu kecaman dalam bentuk pertanyaan yang mengandungi bukti-bukti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mereka mengikat janji kepada Allah Ta'ala, termasuk janji untuk percaya jika Nabi yang diutus sudah berada di hadapan mereka, namun hanya sedikit daripada mereka yang menepati janji. Bahkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Janji orang Yahudi mau nak iman dengan Allah Ta'ala, tapi tolak janji atau mungkir janji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sifat buruk ini sudah ada dalam diri sebahagian besar Bani Israel, dan selalu mengingkari janji. Ya, mereka adalah pendengki. Ya, mereka adalah pendengki, keras kepala, pengecut dan selalu mengingkari janji. Namun demikian masih ada sebahagian kecil daripada mereka yang beriman. Ini perangai Yahudi, perangai yang paling hebat manusia, iaitu suka berjanji dengan Allah Ta'ala, kemudian mereka sebenarnya adalah pendengki, benci Rasulullah SAW dari bukan gulungan mereka. Kemudian bab kedegilan ataupun dipanggil keras kepala, kemudian pengecut, ya, suka skip, suka melarikan diri, yang seterusnya selalu ingkar janji. Namun demikian mereka sebahagian saja daripada mereka yang beriman, sedikit saja yang beriman. Ayat ini menjelaskan sisi lain keburukan orang Yahudi, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, iaitu Muhammad SAW, dengan membawa kitab suci, membenarkan apa yang ada pada mereka, tetapi mereka telah melemparkan kitab Allah Ta'ala itu ke belakang dan mengabaikan sama sekali, seakan-akan mereka tidak tahu apa yang dilemparkan itu daripada adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Yahudi. Ya.
bencinya dengan Rasulullah SAW, benci dengan Allah Ta'ala, suka mungkir janji, kemudian diturunkan kitab, dilemparnya ke belakang seolah-olah tidak tahu apa yang datang itu bukan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dia menghina ataupun mencaci bab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi menolak kitab Taurat kerana kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini diterangkan dalam ayat 101. Dia tahu betul dalam Taurat ada tertulis Rasulullah SAW yang bernama Muhammad SAW, ada tertulis dalam kitab Taurat. Dia tahu, dia tolak Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabaza fariqum minallazina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yakni Muhammad SAW dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada mereka, daripada orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang, iaitu punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Al-Baqarah 101. Ini punya hebat, cuma punya hebat daripada menentang Allah Ta'ala dengan melemparkan. Mereka tahu Allah datangkan Muhammad SAW yang membenarkan apa yang pada mereka dah tertulis dalam Taurat. Sebahagian daripada orang-orang tersebut yang diberi kitab melemparkan kitab Allah itu ke belakang, ke punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 101. Maksudnya, kupasan ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mencela sikap ketua agama dari kalangan Yahudi yang telah meninggalkan ajaran kitab Taurat disebabkan mereka melihat kitab itu telah menetapkan kenabian Muhammad SAW sebagai Rasul. Dia menafikan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Dah tertulis adanya nama Nabi Muhammad SAW. Mereka telah berpaling daripada wahyu yang Allah SWT firmankan kepada Rasulnya. Maka tanpa disedari bahawa mereka telah mengikuti wahyu syaitan. Dia tak sedar syaitan bisikkan dia menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka berpaling. Pasal apa? Dipalingkan oleh syaitan. Dia menerima wahyu syaitan. Perhatikan firman Allah SWT tentang kaum Yahudi. Ketika mereka melemparkan kitab Allah SWT di belakang punggung mereka. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Waktu dia lemparkan kitab ke belakang mereka. Peristiwa ini adalah kebiasaan yang kerap terjadi pada kaum-kaum pembangkang yang menolak kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Wa may ya'shur an zikrir rahmani nuqaddid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang diceritakan dalam Quran ini, ayat Zukhruf, siapa yang berpaling daripada pengajaran Tuhan
yang maha pemurah, yakni Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Az-Zukhruf ayat 36. Resolusi, konklusi daripada ayat tersebut, ya, ayat 294, ayat 95, ayat 99. Dipesankan kita jangan ikutkan diri kita pada kumpulan atau kaum. Jangan kita terlampau terikut sangat dengan bab kaum kita. Nabi tak ajar jaga puak atau jaga bangsa. Nabi ajar jaga Islam. Taubat kedua, taubat daripada dosa kerana ia menyebabkan kita tidak bersedia untuk mati. Dan yang ketiga, dalami Al-Quran agar kita jauh dari fasik dan atau derhaka. InsyaAllah. Allah. Habis ayat 101. InsyaAllah. Masuk terus ayat 102 hingga 103, insyaAllah. Teruskan. Satu 102 hingga 103, kaum Yahudi mempraktikkan sihir dan mantra. 104, 105, etika berbicara kepada Nabi SAW, insyaAllah. InsyaAllah. Masih Isa belum? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 102 kita tengok. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin nakafaru yu'allimuna nas sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allima min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayatta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidari nabihi min ahadi illa biiznillahi wa yatta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq wa la bi'sa ma syarabih anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan daripada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu daripada Harut dan Marut. Padahal mereka tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah ujian bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, iaitu malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Mereka tidak akan mencelakakan seorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, nescaya tidak akan dapat untuk keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tak. Al-Baqarah ayat 102.
Kupasan ayat ini masih menerangkan mengenai keburukan, kerosakan yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika mereka meninggalkan kitab Taurat disebabkan oleh kenabian Muhammad SAW dan menegaskan kebenaran agamanya. Sebenarnya mereka sedang mengikuti jalan yang salah, lebih cenderung kepada kitab yang lain, iaitu kitab yang dikarang dengan kebohongan yang dikumpulkan oleh syaitan-syaitan di kalangan mereka, antara manusia dan jin. Antara cerita ayat 102. Kita dah masuk isyak. Mudah-mudahan siap kita sambung esok subuh. Sebab sihir 102 panjang lagi. Dah masuk isyak, kita berhenti takat tukut pasti ramalan ni. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribana wa anish syarri amrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah subuh besok, lepas subuh kuliah subuh sambung ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Masjid Kampung Paya, insya-Allah. Terima kasih bagi ruang untuk online, insya-Allah. Assalamualaikum.